Tuan-tuan dan puan-puan, Allah ayat yang saya kasih jadi begitu. Kata ulama, kata ulama ini, lepas ruh tadi dibungkus dalam kain, dipercikkan bau-bauan surga itu, dan dibungkus akan dia dalam rehan, kemudian naik akan dia oleh malaikat rahmat sedang. Yang cerita ini belum mati waktu dia cerita. Mana tak hasil. Tapi itulah mafhum dari ayat-ayat hadis yang mereka baca, mereka telaah siang malam itu beri satu gambaran kepada kita. Maka katanya dah sampai berita kepada kami, Rasulullah bahawa orang beriman apabila malaikat tarik nyawa ruh orang beriman wangi. Orang beriman kalau mati wangi. Minggu lepas datang satu mesej ke saya dari Indonesia. Dia kata mayat yang dijumpai daripada mangsa jatuh kapal terbang di Zaitun di Asia jam ke-40 ditarik daripada dasar laut, dia tidak buruk dan wangi. Jadi pertanyaan saya kita sebut pada hukum akal harus boleh jadi. Enak. Pada tauhid kalau itu Allah nak, apa masalah? Kadang membalas. Mana ada kas pula nak bayar boleh tak buruk daripada ngakut ni saja je orang Yahudi nak bagi kita. Janganlah. Kalau ikut hukum akal itu maka kita nak faham hukum pendapat, hukum syarak, hukum adat, hukum akal, hukum wadai, empat hukum kita kena kuasai baru kita tak bergaduh. Kalau ikut hukum akal, dia harus. Mana harus pada akal boleh jadi. Dia boleh jadi tak dia. Tapi kalau menurut tauhid menurut Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Kemudian jangan pula taksub, ini tak buruk, ini mesti isi syurga punya hebat pada dunia. Itu pun tak boleh. Firaun sampai sekarang tak buruk lagi. Adakah dia mau isi syurga? Habis ulama-ulama yang meninggal mati buruk, kecil laut masuk neraka ke? Sebab neraka dan syurga bukan pada buruk, tak buruk banyak. Ya, kepada amalan. Jadi bukan semua orang yang tak buruk itu isi syurga. Bukan semua orang yang buruk hancur itu isi neraka. Silap. Ya. Maka apabila kita tengok orang yang bergelepar-gelepar mati sehingga cukup sadis dah, jangan kita anggap tengok dunia sudah tunggu akhirat neraka. Jangan begitu. Kalau kita tengok cara mati cukup ngeri, kita doa, ya Allah, ya Rabbi, dia dalam keadaan yang cukup berat menghadapi sakaratul maut. Ya Allah, dengan itu Engkau Maha Pengampun, ampunlah, jauhlah dia daripada azab akhirat besok. Kalau kita tengok mati tadi, yalah dah mati tersenyum, mati dah iman, tidak? Elok begitu. Dan kita harap, ya Allah, ya Rabbi, elok penuh saudara menghadapi maut, ya Allah. Mudah-mudahan dia elok dan sedang juga. Nah begitu. Jangan kita apa dipanggil putuskan. Kalau tengok yang baik, ini tengok mati macam tidur di syurga ni. Tengok sana hemok, yang mati pun hemok. Jangan. Itu sebab apabila orang mati, dia orang tanya, apa kita kata main? Kita tukar, apa kita doakan kepada mayat ini? Keampunan. Apa kita harap kepada mayat ini? Kebaikan. Apa yang kita nak pada Allah pada mayat ini? Keredaannya. Apa kita kata mayat ini? Baik. Kadang ada orang pun nak nanya, baik aku? Tak baik. Kan tipu ya. Apa kita kata mayat ini?
baik. Ada tak baik? Jadi apakah kita doa kepada mayat ini? Keampunan Allah. Apa kita harap kepada mayat ini? Ya. Apa kita harap? Kebaikan. Apa kita nak kepada Allah kepada mayat ini? Keridhaan. Ada tanya satu soalan ketiga. Ya. Apa kita harap pada mayat ini? Keampunan Allah. Kita harap Allah ampun dosa. Allah terima amal. Allah redha dia sebagai amal. Soalan itu taklah menipu. Apa kita harapkan mayat ini? Keampunan Allah. Walaupun dia dari samseng itu, kita harap pun. Apa kita kata kepada baik? Baik apa benda? Tak jelas. Baik mesti tak pernah datang. Baik benda. Tipu dah tu. Dalam kita pun dosa. Tapi taklah salah maksud apa kita kata, apa kita doa. Kata tu kan doa. Yang bahasa ulama dalam kata doa tak betul. Betul maksud dulu apa kita kata, maksud apa kita doa kepada ini kebaikan. Sama itu saya kata tadi. Jangan pertikaikan bahasa, jangan pertikaikan tulisan. Matlamat yang penting. Karena apa kita kata mayat ini? Maksudnya apa kita kata? Maksudnya apa kita doa? Apa kita harap? Apa kita anda kepada Allah? Semua sebab kita nak faham tadi hukum tadi balik. Jadi balik di sini. Maksud ulama di sini boleh jadi orang beriman wangi. Mungkin kita pergi tak ada pun sama je, kenapa tak menyan pun dulu. Menyan, buku menyan dulu nanti. Ya. Tak ada pun baru buka bol menyan. Maksud mungkin ulama di sini orang yang beriman, ulama dan sebagainya kalau meninggal dunia dia wangi. Maksud wangi bukan wangi bau, tapi wangi namanya, harum ilmu dia, harum jasa dia, dikenal sepanjang zaman. Ada orang ambil sebenar bubuh nama masjid, ambil sebenar bubuh nama jalan, ambil sebenar bubuh nama bangunan-bangunan yang baik-baik. Itu namanya harum. Itu namanya wangi. Jangan apabila dah mati orang dah seminggu pergi cium, membusuk pada lima. Salah. Nah, itu ulama-ulama berkata dulu penuh dengan falsafah, itu bukan rai yang bersorok. Baik, kita lihat ayat subhanallah, mudah-mudahan kita termasuk orang ini. Amin ya rabbal alamin. Dan tersebut di dalam hadis pula bahawa saya turun malaikat atas mayat itu oleh 4 orang, 4 malaikat. Daripada malaikat, satu malaikat menghela ia akan ruhnya daripada pihak hadapannya yang kanan, dan satu malaikat menghela ia daripada hadapan yang kiri, dan satu malaikat menghela ia akan dia daripada pihak kanannya, dan satu malaikat menghela ia daripada pihak kiri, pihak kiri. Allah. Sebab Allah sebut nyawa aku boleh jawab di mana dia, macam mana ukur. Sehingga satu kumpulan Yahudi datang ke Rasulullah SAW nak tanya tentang nyawa. Rasulullah SAW tak jawab. Maka Nabi SAW ya tunggu jawaban Allah. Tiba-tiba Allah jawab sekali. Wa yasalunaka 'anil ruh. Qul a'udzu min amri rabbi wa ma utitu min al-'ilmi illa qalila. Jadi kalau diberi dalam bahasa Arab dan bahasa Allah. Wahai Muhammad, apabila ditanya kepada engkau oleh satu pun tentang ruh, maka jangan pendek, jawab olehmu, ruh min amri rabbi. Ruh itu, nyawa itu urusanku, bukan urusanku. Maksudnya kalau kamu nak tanya kepada aku, ya urusanku macam mana cara sembahyang, mana yang halal, mana yang haram, mana yang sah, mana yang tak, mana yang boleh, mana tak boleh. Apa perkara berpan Allah jelaskan, aku boleh jawab sebab itu urusanku sebagai Nabi Muhammad. Tapi nak tanya bila tahu macam mana daripada apa asal itu urusan Allah Tuhan. Kalau nak tahu pergi dah ulas kita tengok persoalan. Dan Allah SWT itu minal ilmi
illa qalila. Tidak ada Allah beri ilmu kepada siapa pun. Ya, ulama kita menafsirkan qalila itu apa bukan jauh-jauh. Oh ya begitu. Solat jauh dari lain. Air jauh dari bawa ke laut dan kita sendiri MS dan kosong. Ya. Luas dalam berkilometer. Celup jarum yang duduk tengah-tengah laut tak nampak lagi daratan. Celup jarum itu tarik. Berapa banyak air yang sangkut pada ujung jarum, itulah ilmu yang Allah bagi. Semua ilmu di situ dan itu semua. Dan setitik itulah ilmu sains, ilmu teknologi, ilmu matematik, ilmu alam, ilmu falak, segala ilmu di situ lagi. Maka berkongsi-kongsilah kita di situ. Dan tidak ada siapa pun yang boleh menguasai setitik itu habis tadi. Tak boleh. Tak ada seorang yang dia yang tanam kekabur atau kapal, dia yang buat alat pintar benang, dia yang buat ciptakan besi, buat untuk terbuka dia lah boleh buat sedah itu. Tak ada. Maka inilah hikmahnya, kita tidak ada yang sempurna dalam bentuk ilmu. Seorang pakar, saya sendiri pakar dulu gunting rambut, tapi rambut saya kena wali gunting. Itu kalau cerita rambut yang lekeh, sekarang boleh mesin orang itu gunting. Kalau jangka rambut kita boleh gunting rambut orang, tapi kenapa kita kena orang yang gunting? Macam mana pula tentang hal belah jantung, buah pinggang dan segalanya? Di mana duduk sombong itu? Di belakang kita. Allah. Maka dalam sini, apabila kita melihat akan mengelak sebut dalam kita, nyawa bercantum dengan badan seperti bercantum manis dengan gula, seperti bercantum masin dengan garam, seperti bercantum pedas dengan garam. Coba pisahkan manis dengan gula. Coba pisahkan garam masin, pedas dan cabai. Begitulah malaikat memisahkan nyawa dengan badan. Itu yang sebab Nabi apabila minta tangkungkan, kalau bahasa kita menggelumpur, mengangkat tangan dengan kecil dalam air susu jadi air mineral Nabi basah. Sebab Allah Maha Mulia, bisa berapa? Ya Allah, ya mudah menghadapi mabuk bau. Allah sudah nanti mati. Ya hanya tidak ini pertikaian. Mana hari kita tahu lagi? Tak semestinya. Itu hebat ulama. Kita mana suami tak sayang bini, oi. Mana isteri tak sayang suami, oi. Kalau bukan yang tak sayang, tapi umumnya itulah kita sayang isteri. Saya sendiri sayang. Tapi buat sayang kepangan. Tapi ada tiap pagi bangun, I love you. Ya Allah, meluat. Tak payah sebut I love you. Tahu je suami pergi langkau ini bawa balik kain dalam syarat sana. Bawa balik kain batik Endon Siti Sumarni tu. Maka isteri yang faham suami sayang, isteri cinta, isteri yang cukup berat nilainya. Maka dia tak tanya berapa harga abang beli dah. Tapi kalau dia tak faham suami cinta akan dia balik berapa beli? Oh, so beli special dulu lah. Yang berapa beli? 45. Dah kat sana 14 lampak. Oh, bodohnya tak. Di sana beli 40. Ini isteri yang tak faham cinta. Yang sebenarnya bukan nilai kain itu. Nilainya masa di sana pegang kain dia ingat isteri. Itu yang mahal yang tak boleh nak sebut. Begitu juga apabila Nabi sebut nyawa sakit umatku, di situ mulai umat. Tak
Mari kita macam mana kita nak bendung dan bala Allah supaya berlalu, jangan golok bala. Kalau kita golok bala dengan maksiat yang tak maksiat macam itu juga. Allah tunggu pokok bangkau tepi laut supaya kalau ada tsunami terhalang kita terbang dan tanam baru. Golok bala itu. Ya, Allah buat hutan belantara dalam gunung-gunung, ada daun-daun supaya turun hujan terus halang air. Jadi pelan-pelan air halang disebat hisap ni. Oleh kerana kita terbang bala ikut tak tanam yang baru. Golok bala itu. Allah buat hutan supaya terhalang angin, buat bumi itu gempa. Kita potong badan golf. Kita tak buat kondom-kondom kita pilih apa? Jurang, jurang bukan air. Ini baliklah. Jangan yang maksudnya kita bawa kita mengaji. Inilah gambaran kita akan hadapi semuanya. Inilah kita Allah akan hilang itu. Sebut sikit lagi. Telah menyebut dia oleh Imam Ghazali berarti dan terkadang keberanian mana itu berulang mereka itu menghela oleh mereka itu akan punya daripada segala tepi ruas anak jari dan segala hujung jari dan nafas serta demikian itu terhela dia akan sebagai hela air daripada hujanan. Air hujanan ni dan air kita sedar ni air hujanan sedar. Ke mana air? Ke mana pergi air? Mana bukan dengan terhormat kadang-kadang itu maksudnya. Sebenarnya kumpahkan yang bercantum nyawa dengan badan macam darah dengan masih nak kumpah itu macam mana kata? Coba kita bayangkan. Tak tahu kata saya rasa. Jangan kita nak rasa cabut nyawa macam mana sakit. Cabut gigi je kalau tak ditunjuk apa namanya. Pengetok kebas itu. Saya kena dengar gigi musuh. Pergi kat dia ni dicucuk sakit tu. Lepas cucuk gigi beraham musuh tu punya akor dia 3 cakok dalam. Apabila dia cakok tak sakit kerana sudah dicucuk. Cucuk tu sakit. Lepas cucuk tu berasa bunga. Tapi waktu digenyek itu ya ini sakit. Anak kau ni yang gedung doktor terduduk. Dia tak boleh. Untung bagi budak lagi nak darah lagi perempuan. Dah mana kena kat pinggang mana kena doktor sana dia. Apa cik? Okey. Ini cara tidak kena. Bukan tak gigi kat sini. Kalau tak cucuk itu, jangan payah gigi dan coba jauh di saya. Bayang ada. Bayangkan cabut nyawa yang duduk dalam badan kita bersebati macam darah dengan pasir. Bayangkan. Ini Rasulullah minta tanggung sedikit. Maka kalau kita benar-benar insya-Allah Rasulullah SAW diiktiraf oleh Allah umat Muhammad, tapi iktiraf yang berat tu diakui atau tak diakui. Kalau mengaku kita semua mengaku Muhammad SAW, mudah Allah akui kita dan akui kita umat ni. Maka insya-Allah orang beriman yang meninggal tadi dia sebahagian kita sudah ditanggung oleh Rasulullah SAW. Itu kata Imam Ghazali. Sehingga anak-anak buah kita sudah ayo orang berbayang Allah telah berada dalam ruas dan rasa dia bahawa nafasnya itu keluar daripada lubang jarum. Macam mana kita bernafas dengan lubang jarum? Orang semput tu dah sempit tu pernafasan tu. Dan adalah dengannya itu dan adalah larinya itu sesungguhnya bertakut di atas bumi dan dia picit antara kedua dan rasa langit sudah turun ke bumi dan duduk di tempat di langit. Tak payah lagi tempat kan? Mana dibangun seorang isteri bertedang tunggu lampu merah di pompa oleh lori hutan dekat sejam situ menjerit panggil abang tu tolong sakit dan Allah tenang. Maka bila sampai rumah kepada hatinya dada maka keluarlah lidahnya kepada berkata habis itu. Maka kalau di situ apa kita biasa sebut? Kalau kita sebut subhanallah dan apa itu tersebut. Kalau kita sebutnya 5-10 rumah baru jenela kaca, barang baru ikan baru jatuh orang mana satu tinggal 5 ringgit, 2 tinggal 10 ringgit, siapa cepat dapat masa itu lah. Kita pun. Maka jangan lupa
Ada lagi pompe. Sekarang ada pompe dulu, ada pompe Facebook kan. Dan import nafas adalah nafas itu daripada kepada itulah ada semua itu. Masanya yang ada itu yang ada di dalam mereka betul ربنا يا الله لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا يا الله لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم المشركين فانصرنا على القوم الظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا سلمنا من البلاء من الطاعون وغيره من كل مرض مشكلة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا يا الله تقبل منا دعاءنا وحاجاتنا ونيتنا إنك أنت السميع العليم تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين.